Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di dalam episod yang kedua Borak Business Podcast, yang mana kita akan membincangkan ataupun kita akan berborak-borak lah. Mostly kita akan ambil topik-topik tentang keusahawanan dan tentang macam mana untuk kita menjalankan bisnes. So untuk episod kali ini, episod yang kedua ni, kita bawakan satu guest daripada Dewan Perniagaan Melayu Malaysia. Pada kali ini kita nak touch lah ataupun kita nak sentuh tentang isu penglibatan usahawan-usahawan, terutamanya usahawan-usahawan muda yang macam saya ke dalam persatuan-persatuan usahawan ataupun persatuan-persatuan yang berkaitan dengan perniagaan, peniaga. Sebab kita lihat dekat dalam Malaysia ni kita ada banyak sangat persatuan. Kita ada DPMM salah satunya. Jadi adakah penting untuk usahawan-usahawan muda ni join persatuan untuk mengembangkan bisnes mereka? Adakah penting? Adakah orang kata perlu sangat untuk mereka ni join untuk dapatkan ataupun mencapai objektif-objektif tertentu lah dalam perkembangan bisnes mereka. Jadi benda-benda ini semua kita akan kupas lanjut selepas ini. Jadi tanpa membuang masa, saya perkenalkan Encik Yazid, Setiausaha Agung Dewan Perniagaan Melayu Malaysia, ataupun nama pendeknya Dewan Melayu lah. Jadi mungkin Encik Yazid boleh perkenalkan diri serba sedikit. Sana. Mana-mana boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Yazid bin Osman, 42 tahun, 43 tahun ni insyaAllah. Dan telah pun berkecimpung dalam persatuan ni sejak 2017-2016. Lama lah. Untuk pengetahuan semua, saya sebenarnya adalah ahli perniagaan. Saya tak sempat bekerja dengan mana-mana organisasi lebih daripada 3-4 bulan. Dan telah berkecimpung sejak saya tamat pengajian, dan saya mempunyai lebih kurang 2 perusahaan yang utama. Yang ini sebuah syarikat teknologi maklumat, IT, software, berkhususan kepada dalam bidang fintech, payment space dan sebagainya. Dan kedua, saya juga menguruskan satu usaha sama sekolah swasta di Kota Damansara. Dan juga pernah terlibat dalam beberapa lagi lah industri seperti pemakaian research, collection industry dan sebagainya. Jadi terjebaknya saya dalam persatuan ni adalah dijemput oleh sahabat-sahabat saya yang ini mereka kebetulan juga beliau adalah Presiden Dewan Perniagaan Melayu Malaysia ini, Cik Nur Syahrin, dan juga disokong oleh beberapa pihak lah, seperti Datuk Nizam Asyar. Ketika mereka menjemput saya menyertai Majlis Tindakan Ekonomi Melayu, dan di situlah mula saya memahami dalam satu dunia persatuan yang pelbagai dalam Malaysia ini, dan bagaimana mereka memberi peranan yang cukup besar dalam membentuk dasar-dasar, membentuk program-program yang untuk membantu persatuan-persatuan ahli-ahli mereka yang tidak terhad pada bidang perniagaan, tapi juga merangkumi pelbagai sektor dan atau industri lah. Saya sendiri sebenarnya, kalau saya tak kenal dengan Abang Rizal, saya pun tak kenal juga sebenarnya dengan Dewan Melayu, dengan MTM apa semua. Sebab yalah, saya kenal dia daripada dulu lagi, memang dia daripada persatuan macam tu lah. Jadi boleh dikatakan Cik Yazid ni boleh dikatakan usahawan muda. Usahawan muda yang betul-betul menjalankan real business, dan juga masuk persatuan-persatuan Dewan Melayu lah, nak ikutkan kan. Jadi bila awal-awal masuk Dewan Melayu tu macam mana, mungkin boleh share sikit macam mana sampai sekarang ni boleh dilantik sebagai Setiausaha Agung tu? Perjalanan saya bermula sebagai CEO MTEM, di mana saya diminta untuk berkhidmat sebagai CEO MTEM, Majlis Tindakan Ekonomi Melayu, yang dikenali ketika itu sebagai satu persatuan, satu coalition of persatuan yang dianggotai oleh persatuan untuk isu-isu berkepentingan bumi putera, orang Melayu khususnya, dalam bidang-bidang ekonomi, dan mereka merangkumi pelbagai sektor. Kebetulan telah direka MTEM, di mana pengerusinya adalah by default Presiden Dewan Perniagaan Melayu Malaysia. Dan di situ juga saya diperkenalkan bahawa ada satu lagi persatuan yang saya pun sudah sekian lama tahu adalah Dewan Perniagaan Melayu Malaysia,
yang dianggotai oleh 15 buah cawangan daripada Selangor, Kedah, Penang dan sebagainya. Dan mereka telah pun antara persatuan-persatuan yang tertua di negara. Mereka persatuan perniagaan yang pertama ditubuhkan di Malaysia antaranya adalah Dewan Perniagaan Melayu Malaysia Kelantan. Itu pada 1938. 1938 betul. So selepas merdeka dia disatukan semuanya persatuan-persatuan negeri ini dan menjadi Dewan Perniagaan Perniagaan Melayu Malaysia, dan rebranding pada 1992 Dewan Perniagaan Melayu Malaysia, dan ia menjadi satu lambang simbol kesatuan pengusaha-pengusaha ekonomi, pemain-pemain industri dalam komuniti orang Melayu itu sendiri dan Bumiputera. Dan ia juga menjadi satu ahli kepada satu lagi badan, National Chamber of Commerce Malaysia, yang dianggotai oleh DPMM, Dewan Perniagaan Cina, Dewan Perniagaan India, Dewan Perniagaan Antarabangsa dan Federation Manufacturing of Malaysia. So ia adalah satu usaha yang untuk menyatukan suara usahawan-usahawan, pakar-pakar industri, pemain taruh dalam industri untuk bersama-sama membentuk satu kesatuan untuk memberi maklum balas dan membantu kerajaan membina satu dasar, dan pada masa sama satu usaha untuk kita membina rangkaian perniagaan bersama kita. Jadi persatuan itu ada dua strategi dia. Satu, kita berpersatuan untuk merepatkan ukhuwah, untuk menambahkan kita punya network, kan ada satu biasa kita dengar your network is your net worth. Your net worth. So tak lari daripada realiti itu. Ia juga dibentuk bukan saja untuk increase net worth kita, tapi membina satu keupayaan kita untuk berkomunikasi dan mengadvokasi dasar-dasar yang menguntungkan komuniti ekonomi kita. Dekat sini yang Dewan Perniagaan Melayu memainkan peranan, dan dengan bersama MTM ia telah memainkan peranan untuk meneruskan mempromosi dasar-dasar, melobi dasar-dasar yang untuk kita. Contohnya apa? MARA, Bank Bumiputera, malah idea Felda, semuanya dibina melalui satu Kongres Ekonomi Bumiputera yang telah pun dianjurkan oleh Dewan Perniagaan Melayu Malaysia yang disokong oleh kerajaan. Jadi Dewan Perniagaan Melayu dia nostalgic sikit sebab dia wujud sebelum merdeka. Selepas merdeka dia menjadi satu pemegang taruh utama dalam menegakkan apakah hak ekonomi orang Melayu yang Bumiputera dan kaedah-kaedah untuk ia diperkasakan. Kalau tidak nak tanya siapa? Sebab ahli politik mungkin tak semua berniaga, pegawai kerajaan mungkin tak semua berniaga. Jadi ia adalah menjadi pemain taruh ekonomi yang paling penting untuk supaya dasar-dasar ni dapat mengimbangi pandangan-pandangan yang mungkin bergerak sebelah kepada satu golongan, dan yang merangkumi dan yang kita dapat menyertakan sekali juga pandangan-pandangan daripada pemain-pemain yang lain. So di BPM ni kalau cakap bahasa mudahnya, cakap dekat government, ni aku ada orang yang aku nak jaga ni, ada tak benda-benda yang boleh diberi kepada kita ke, lebih kurang macam tu ke? Ya, itu dari segi simple word dalam bahasa yang mudah, ia adalah satu badan yang bertindak untuk membela nasib membela nasib pemain-pemain industri, usahawan Melayu dan juga pemegang-pemegang taruh, termasuk pengguna-pengguna di kalangan orang Melayu dan Bumiputera. Faham. Jadi sikitlah kalau nak kata DPMM ni, sebab dia dah wujud sejak sebelum merdeka lagi 1938, dan telah pun kata live along the way sampai sekarang kan, hidup lagi sampai sekarang. Kalau nak kata macam orang kata di Dewan Melayu ni UMNO punya ke, ada tak? Tak. Sebenarnya ramai yang lupa ataupun tak sedar, Perlembagaan Dewan Perniagaan Melayu adalah semirip perlembagaan UMNO kerana ia dibina dan dicipta pada masa yang sama. Malah difahamkan pada awalnya kemerdekaan, semua usul-usul ekonomi dalam Perhimpunan Agung UMNO disediakan oleh Dewan Perniagaan Melayu. Dan malah kebanyakan pemimpin-pemimpin Dewan Perniagaan Melayu Malaysia dari dulu dianggotai oleh mereka yang hari ini dikenali sebagai pemimpin-pemimpin politik yang terkemuka, termasuklah Tengku Razali Hamzah, termasuklah Tun Dr. Mahathir, termasuklah juga Tan Sri Syahid Albar, dan mereka semua adalah sebahagian dari keluarga Dewan yang telah menyumbang dalam persatuan perniagaan dahulu sebelum menceburi bidang politik. Dan juga kita semua sedia maklum, kita pernah dianggotai oleh nama-nama besar seperti Tajuddin Ramli, Yahya Sulong, Tan Sri Rozali Ismail, dan ramai lagi. Dan mereka menjadikan Dewan Perniagaan Melayu Malaysia sebagai wadah
untuk menyatukan komuniti ekonomi Bumi Putra dan untuk memperjuangkan apa yang perkara yang kita inginkan supaya komuniti kita mendapat laba yang sama dalam kepesatan ekonomi yang membangun. Kalau tidak, apa yang akan berlaku? Kerajaan tidak dapat memahami apakah nadi dan keinginan orang Melayu, orang Bumi Putra yang berniaga di bawah, dan dia akan tertumpu kepada golongan beberapa kelompok saja yang tidak mewakili kepentingan ramai. Jadi ini yang ketakutan, kerisauan kita, dan ini juga kenapa persatuan ini perlu dianggotai oleh ramai orang dalam pelbagai sektor supaya agendanya kekal bersifat adil dan menyeluruh dan memberi kelebihan pada kebanyakan masyarakat, bukan pada golongan-golongan tertentu saja. Okey, baik. Kita akan break dulu sebentar. So kita dah tahu dah serba sikit, bukan serba sedikit lah, boleh kata serba banyak lah tentang peranan DPMM sebenarnya. Dan next untuk sesi seterusnya kita akan borak lebih tentang bagaimana penglibatan usahawan muda dalam Dewan Perniagaan ataupun persatuan lah secara umumnya. Okey. Kembali lagi kepada penonton dan pendengar untuk sesi kedua Borak Bisnes. Okey, seperti yang dimaklumkanlah kepada para penonton dan pendengar, sesi Borak Bisnes ni akan diupload, video-video yang terbaru akan diupload pada setiap 1 hari bulan dan setiap 15 hari bulan. Berbeza dengan apa yang kita nyatakan di dalam episod sebelum ni, kita kata setiap minggu 1, minggu ketiga hari Jumaat. Tapi sebab minggu-minggu ni dia cepat bertukar, hari Jumaat tu cepat bertukar, ada orang jadi confused. Jadi kita telah pun menetapkan selepas ini setiap episod baru Borak Bisnes akan diupload pada 1 hari bulan dan 15 hari bulan setiap bulan. Jadi kita minta para penonton dan para pendengar untuk berikan support dan subscribe semua media sosial kita. Kita ada YouTube, Facebook, TikTok, Instagram. Jadi berbalik kepada topik kita lah tentang penglibatan usahawan muda ni dalam persatuan. Sejauh mana penglibatan usahawan muda sebenarnya dalam DPMM ni? Sebab sebelum ni kalau saya pergi Anjung, saya tengok orang tua je yang ada kan. So ada orang muda dalam ni macam saya ni ataupun yang lebih muda, dan macam mana dia orang ni main peranan ke tak, ramai ke tak kan? So mungkin Cik Aziz boleh kongsikan sikit lah dekat situ. Okay. Nombor satu, itu ada satu persepsi yang tak tepat kerana Dewan terbuka pada semua ahli-ahli perniagaan semuda 21 tahun, dan malah ada usaha untuk penuhkan klub Dewan seawal 18 tahun. Oh, okey. Jadi memang ada usaha untuk sentiasa meremajakan Dewan, dan persepsi ini berlaku saya rasa adalah akibat kesilapan Dewan jugalah, kerana kekal dalam kepimpinan yang agak berusia untuk sekian lama. Jadi timbullah persepsi bahawa Dewan sebenarnya tak cukup orang muda, tapi itu tidak benar. Kita ada sayap Dewan Muda yang digotai oleh kebanyakannya mereka di bawah 40 tahun, yang terlibat dalam pelbagai bidang. Ada yang retail, ada yang bidang teknologi, ada yang bidang services, perkhidmatan, ada yang terlibat dalam kontraktor-kontraktor yang hebat, dan mereka ada juga yang trading dan sebagainya. Dan industri itu pelbagai, dan mereka bukan saja muda, tapi mereka merangkumi oleh lebih kurang hampir mewakili komuniti ekonomi perniagaan di kalangan orang muda yang merangkumi seluruh negara termasuk Sabah. Jadi rangkaian yang anak-anak muda boleh dapat adalah agak menarik, kerana mereka adalah golongan-golongan yang ingin berpersatuan, ingin bekerjasama untuk mendapatkan hasil ataupun mendapatkan ruang dan peluang yang terhasil akibat daripada persatuan ini melalui hubungan mereka dengan pihak-pihak berkepentingan seperti kerajaan, pihak-pihak swasta, pihak-pihak dewan-dewan perniagaan yang lain, dan juga dengan persatuan-persatuan ekonomi yang lain. Dan dia memudahkan mereka untuk dapat maklumat secara terus, dan mereka juga memberi maklum balas. Kerajaan kena pilih. Dia boleh berjumpa dengan satu atau dua peniaga dan memberi mengambil pandangan bahawa mereka mewakili semua orang, ataupun lebih afdal mereka engage dengan persatuan. Oleh itu
sehingga hari ini Dewan Perniagaan Melayu dan Dewan Perniagaan yang lain masih dihubungi dan dia diminta untuk terlibat dalam libat urus kerana kita mempunyai pandangan yang dapat memberi tambah nilai pada dasar-dasar kerajaan juga keadaan ekonomi negara. Kalau tidak, kita akan ada satu masalah di mana pihak-pihak yang membentuk dasar-dasar peluang-peluang perniagaan ni tidak cakna dengan apa yang berlaku dan timbullah satu gap di antara apa yang kita inginkan dan apa yang kerajaan inginkan. Dan di sinilah anak-anak muda, peniaga-peniaga muda perlu terlibat sama. Kalau tidak, kita akan dapati peniaga benda-benda yang dibincangkan terhad pada sektor-sektor tertentu, terhad pada mereka yang sedikit yang lebih lama, tidak cakna dengan realiti peniaga-peniaga muda yang lebih terdedah pada bidang teknologi, bidang media baru dan sebagainya. Tapi saya rasa masih ramai, ini adalah hanya satu persepsi yang bukan salah masyarakat tapi salah dewan-dewan perniagaan inilah. Tak buat TikTok pun. TikTok pun tak cukup banyak. Dan sebagainya lah kan. Jadi okey, penyertaan tu ada lah. Sebab, ada. Yelah macam saya ambil contoh saya lah. Dan saya rasa ramai juga klien-klien saya yang saya tengok tak ada seorang pun sebenarnya yang masuk persatuan ke apa kan. Jadi yelah, kita usahawan muda ni bila ada masalah kan, kita cari penyelesaian tu dekat seminar-seminar bisnes ke, kita jumpa CV bisnes dan sebagainya kan, ataupun mungkin kita buat langkah kata pendigitalan, buat TikTok apa semua untuk memperbaiki masalah-masalah tu semua. Jadi mungkin usaha muda ni tak nampak sebenarnya persatuan ni sebagai salah satu platform yang boleh maybe menyelesaikan masalah dia ke apa kan. Jadi macam ni, apa pendapat tuan tentang ni, benda-benda macam ni? Saya tak rasa pandangan tu pelik. Sebagai orang muda pun saya pun mempunyai pandangan tu juga pada dan ketika tertentu lah. Kan, kerana kenapa perlu persatuan? Betul. Kita pergi je lah buat TikTok, pergilah seminar perniagaan. Ini semua buang masa, betul. Itu persepsi dia. Tapi itu persepsi yang salah. Sebab apa? Kalau kita tengok komuniti ekonomi orang bukan Melayu, mereka berpersatuan sejak ratusan tahun sebelum merdeka lagi. Kenapa? Kerana dengan ada kesatuan, kita dapat suara yang lebih besar. Kita punya penenangan dan kata-kata dan permintaan akan dinilai kerana kita mewakili kumpulan yang besar. Apabila peniaga-peniaga muda ataupun yang baru tidak merasakan persatuan itu relevan, di sinilah kita akan nampak dan lihat bahawa mereka yang berpersatuan mempunyai pengaruh yang lebih besar untuk mempengaruhi dasar-dasar kerajaan dan juga dasar-dasar ekonomi dan peluang-peluang perniagaan dalam ekonomi, kerana mereka berkongsi maklumat dan memberi maklumat yang mereka inginkan untuk memberi kelebihan kepada mereka. Jadi kalau kita tidak berfikiran serupa, kita jadi macam lidi kalau satu di senang patah. Tapi kalau bersama dia tak. Sama juga kalau kita compare dengan masjid. Kalau karya kita ramai, kalau kita berpadu, mudahlah kita untuk buat program. Mudahlah untuk kita dapat perhatian pihak-pihak jabatan mudah agama, dapat sumbangan. Mudah dapat buat kerja-kerja yang bermanfaat pada komuniti. Betul? Kerana dengan kesatuan ini kita ada kekuatan. So somehow kita ada satu persepsi kita tak perlukan kekuatan ni, tapi itu sebenarnya langgar hukum alam, di mana hukum alam manusia ni dengan ada perpaduan, dengan ada kesatuan, kita mampu mengubah pelbagai perkara. Malah Malayan Union dulu adalah gabungan 60 persatuan-persatuan yang tak berdaftar. Jadi kalau kita mengambil enteng, memandang rendah pada keperluan kesatuan, kita sebenarnya tertipu dengan pandangan yang agak cetek, kerana pandangan realitinya semua penguasa-penguasa besar ada persatuan dan menegakkan lobby je. Tak hanya negara pun buat persatuan. Betul? Persatuan yang persatuan pharmaceutical ada persatuan. Apa dia buat? Lobby untuk beli barang-barangan yang branded. Persatuan medical generic pun ada persatuan. Kenapa? Sebab dia perlukan kesatuan untuk beritahu kerajaan jangan bagi satu keadaan polisi yang menguntungkan satu pihak dan sebagainya. Jadi persatuan ni sebenarnya penting, tapi telah tidak dipentingkan kerana kegagalan komuniti perniagaan itu melihat ruang dan kaedah, sedangkan kaedah ni sedang dipakai oleh mereka yang telah berjaya menyusun diri. Saya terlibat dalam Majlis Kuasari Hidup Negara, saya terlibat dalam pelbagai libat urus. Dia orang tak boleh panggil ahli-ahli wakil syarikat. Dia hanya boleh panggil wakil persatuan. Kerana persatuan mewakili kepentingan umum, bukan kepentingan peniaga. Jadi ini bezanya kenapa
apa yang kita cuba dapatkan kalau kita nak dapat, kita pergi seminar bisnes dan sebagainya, itu semua bagus. Kita bersatu. Tapi jangan lupa bahawa dengan persatuan ini bukan saja kita dapat increase kita punya net worth dengan hubungan, dengan peluang-peluang kita capai, tapi kita dapat membentuk satu suara untuk berinteraksi dengan pihak-pihak yang dapat memberi pengaruh hasil daripada perniagaan kita. Dasar cukai. Kalau semua peniaga tak bersatu, kerajaan nak naikkan cukai korporat sewenang-wenangnya, tengok kita tak mampu, salah siapa? Sebab tak adanya suara. Jadi persatuan ni suara lah. Sebagaimana parti-parti politik dibentuk untuk mewakili kumpulan masyarakat, persatuan-persatuan ekonomi juga berperanan benda yang sama. Kesilapannya adalah bila persatuan-persatuan ekonomi itu seperti Dewan Perniagaan tidak berfungsi untuk mewakili ahli-ahli mereka dan kepentingan ekonomi mereka yang stakeholder yang dalam ekosistem ekonomi itu, dan mereka apabila mereka gagal mewakili, dengan itu masyarakat akan reject mereka dan mereka menjadi sesuatu persatuan yang tidak relevan. Jadi it takes two to tango. Saya setuju keadaan ini berlaku kerana kelemahan Dewan-Dewan Perniagaan, Persatuan Perniagaan untuk memberi mesej yang jelas, tugas dan fungsi. Tapi saya rasa ia perlu diterangkan kembali, kesatuan itu perlu wujud, permintaan itu kena wujud. Jadi kita boleh bersatu hati dalam menegakkan perkara-perkara yang penting dan mempertahankan hak-hak kita sebagai rakyat Malaysia, ahli industri dan sebagainya. Kiranya macam senang cerita macam ni lah kalau ikut apa yang Cik Aziz kongsikan. Somehow bila kita masuk persatuan ni, dia bukannya it's not all about aku nak majukan bisnes aku, apa yang ada untuk aku. So dia somehow jadi macam tanggungjawab jugalah kan. Tanggungjawab kita sendiri ni untuk kita masuk persatuan sebenarnya adalah supaya kita boleh membawa suara rakan-rakan yang lain kepada golongan-golongan tertentu lah, macam kepada kerajaan and so on lah. Dia macam tanggungjawab lah. Kalau sambung, kelemahan kadang-kadang lah bila ada expectation masuk persatuan untuk cari bisnes. Tak. Masuk persatuan untuk menjadi terlibat dalam satu suara yang akan memungkinkan kita dapat bisnes. Lain. Dia indirectly you akan tambah peniaga. Saya pernah masuk satu seminar, satu exhibition conference oleh salah satu daripada Dewan Perniagaan yang terlibat dalam Dewan Perniagaan Kebangsaan. Saya tanya Datuk kenapa masuk persatuan ni semua? Saya mau tolong orang mah. Tapi boleh buat peniaga? Boleh. Tapi you janganlah masuk terus buat peniaga, tunggu 6-7 tahun. Kalau orang tu kawan you, lama-lama you akan dapat bisnes. Tapi jangan masuk persatuan cari bisnes. Masuk persatuan nak buat kawan dulu. Lama-lama bisnes tu akan datang. Teringat saya dengan satu hadis Nabi mengatakan bahawa kalau nak tambah rezeki kena tambah silaturahim. Betul? Jadi inilah realiti kadang kita tak nampak. Cara mereka memandang jauh. Sebab tu kita tengok, saya terpaksa sebutlah Dewan Perniagaan Cina dan sebagainya agak aktif. Betul? Kerana mereka melihat hubungan tu bukan untuk mendapat bisnes tu tahun tu. Hubungan perniagaan tu atau untuk membina ukhuwah silaturahim yang genuine, yang akan memungkinkan mereka yang inginkan perkara yang sama bersatu, dan sama ada mereka bersama-sama melakukan usaha sama itu ataupun mereka melobi dasar-dasar yang menguntungkan mereka. Sebab tu kalau kita tengok kerajaan ini banyak dasar-dasar, kadang-kadang orang tengok kenapa dia buat dasar yang menguntungkan si kumpulan ni, menguntungkan pengaju. Sebab apa? Pemaju pun ada persatuan. Jadi kalau pemaju yang besar-besar pun ada persatuan, kenapa kita kecil-kecil ni rasa kita tak perlu persatuan? Kat sinilah salah kita sebagai persatuan yang gagal menerangkan, salah pandangan masyarakat juga yang tidak nampak relevannya persatuan tu. Kerana persatuan itu sebenarnya untuk semua, baik untuk politik, untuk ekonomi, untuk surau, sama konsep dia. Dengan kesatuan ada kekuatan, insyaAllah. Ada suara, ada kekuatan, kita dapatlah apa yang kita nak kan. Cuma kena betul apa kita nak tu tak boleh selfish lah. Dia kena sifat memberi. Betul. Sebab ramai orang kata kau nak dapat bisnes ke apa, join lah persatuan kan. Dia tak tepat sebenarnya. Sebab dia persatuan tu, I think kat situ saya rasa dia punya kata apa, elephant in the room lah. Maksud persatuan dapat apa? Masa persatuan tu untuk membina suara bersama, bukan nak dapat apa-apa. Dapat apa-apa tu akan dapat, tapi rezeki itu bukan di tangan persatuan. Rezeki itu di tangan Allah Subhanahu Wa Taala. Keusaha kita untuk menambahkan kita punya network, rangkaian kita, dan insya-Allah ada. So far saya rasa benda tu masih berlaku. Cuma benda tu bila persatuan tu fokus pada menambah pendapatan perniagaan, dia dah jadi bukan persatuan dah. Dia jadi seminar perniagaan dah. Dia dah jadi lain kan. Jadi saya rasa kat situ mungkin ada distortion dalam apa fungsi persatuan dan apa fungsi seminar-seminar perniagaan.
ada tak benda-benda lain yang mungkin dah pernah dibuat oleh Dewan Melayu, maybe dari sudut pengurniaan grant ke, ataupun facilitate dari sudut mendapatkan fasiliti kewangan ke, financing ke, ada tak benda-benda macam tu yang Dewan Melayu dah buat lah untuk? Ada. In fact, kalau ikut sejarah, Dewan Perniagaan Melayu khususnya memang punya peranan dan hubungan yang baik dengan kerajaan. Kerajaan pusat atau kerajaan negeri. Atas sebab historical relevance ni, kita masih dipanggil untuk setiap pelbagai lebat urus. Dan ada pernah kita terlibat sama dalam membantu untuk mempermudahkan hubungan-hubungan mereka dengan MARA, dengan institusi-institusi kewangan dan sebagainya. Kerana Dewan mempunyai satu tanggungjawab yang bersifat sosial untuk membantu mereka semua. Pada masa sama juga, Dewan juga pernah dalam sejarah juga diberi ruang dan peluang untuk terlibat sama dengan projek-projek kerajaan secara direct. Itu yang menimbulkan satu persepsi bahawa dengan masuk Dewan tu boleh dapat projek. Sebenarnya benda itu bukan sesuatu yang jelas dalam perlembagaan. Itu adalah tertakluk kepada kepimpinan kerajaan dan kepimpinan Dewan pada ketika dan waktu itu, atau pelbagai hujah dan sebagainya. Kita ada banyak fasa kan, fasa sebelum lepas merdeka, sebelum merdeka, fasa selepas 13 Mei, fasa-fasa ketiga MARA baru ditubuh, fasa-fasa ketiga Felda baru ditubuh, fasa-fasa ketika kita dalam fasa perindustrian, bagaimana relevannya pembangunan, fasa-fasa ketika kita banyak perbelanjaan yang bersifat membina bandar-bandar besar seperti Putrajaya, itu satu fasa yang berbeza. Semua mempunyai fasa-fasa, dan Dewan mempunyai satu ruang untuk terlibat sama dalam setiap fasa-fasa pembangunan ekonomi pada setiap kerajaan. Jadi menjawab soalan Tuan Has tadi, memang ada, tapi kali ini Dewan tidak sepatutnya terlibat. Ia bertakluk pada itu, dan yang paling penting adalah bagaimana Dewan boleh memudah carakan dengan adanya sokongan Dewan. In fact, ada beberapa orang masih memerlukan dinyatakan keahlian dalam Dewan. Dalam beberapa kementerian yang saya tak nak sebut, memang ada. Memang dahulunya Dewan mempunyai salah satu sebagai endorser kepada syarikat-syarikat yang genuine Bumiputera. Kerana masalah ekonomi kita, dasar-dasar yang kononnya pro Bumiputera sebenarnya tak memberi kita kelebihan yang sepatutnya. Ramai orang kata kita dapat macam keistimewaan. Cuba tengok data ekonomi dia. Kita tak dapat, kita nampak macam dapat. Tapi kalau semua yang kita dapat, kita outsource kepada bukan Melayu, kita tak mempunyai kapasiti. Kerana kita banyak gejala Alibaba. So Dewan antara benda kita nak fokus, bagilah kami ruang untuk endorse siapakah ahli perniagaan yang genuine. Jadi kita dapat pastikan ketulinan ni. Jadi bukan kita ada masalah awal yang dapat projek, tapi kita ada satu sistem nak memungkinkan kita mendapat sedikit lebih kek ekonomi itu. Dan ia telah dirancang oleh pemimpin untuk ini adalah ruang-ruang kita kena beri keutamaan kepada orang kita supaya kita dapat berdiri sama tinggi. Kalau tidak, kami sentiasa dalam keadaan yang mengejar. Betul. Jadi inilah realitinya yang kita kena buat, dan kita kena ambil maklum. Kita kena berbetulkan lah. Jadi ruang-ruang tu ada, dan in fact baru-baru ini kita pun ada banyak program-program yang kita tengah rancang di bawah kepimpinan Dewan Perniagaan Melayu ni. Kita ada lebih kurang 8 fokus utama. Kita memang nak buat rebranding balik, kita nak remajakan diri, lebih TikTok sikit pun, insyaAllah. Kita akan fokus banyak R&D, banyak dasar-dasar kita tidak berpusat pada data-data ekonomi yang benar. Macam kita tengok dalam kenyataan Dewan Presiden Dewan hari itu, kalau kerajaan kata GDP meningkat, tapi kenapa kat bawah kurang? Kenapa still kurang? Betul. Dan kita pun dan untuk bantu kita membina usahawan Melayu, kita ada buat program usahawan bangkit di setiap 15 cawangan, dan antaranya kita bersama dengan kawan-kawan kita daripada Richworks untuk membantu meningkat kesedaran. Dan ini bukan sahaja salah satu, kita ada banyak lagi. Kita baru je lepas sesi meja bulat dengan wakil-wakil daripada Advisory Committee Finance yang dipengurusi Tan Sri American. Kita bantu bagi feedback tentang isu cukai, isu fuel subsidi dan sebagainya. Jadi kita bagi ruang lah pandangan. Jadi kita bagi feedback daripada komuniti peniaga, kita bagi feedback daripada rakyat, dan kita ada banyak lagi program-program strategik di PMM yang untuk membantu menggerakkan satu keinginan untuk meningkatkan aktiviti-aktiviti yang membantu usahawan-usahawan kita dapat maju. Termasuklah kewangan, termasuklah dasar, dan insya-Allah kita juga berancang untuk
buat sekali lagi Kongres Ekonomi Bumi Putra yang ramai orang malah nak buat sebab asyik dengar tak dapat hasil tu. Tapi kita kata kena buat sebab banyak persepsi yang salah, kegagalan yang telah berlaku, ke motivasi yang telah hilang. Target yang kita nak capai tu tak jelas. Jadi orang berniaga kena ada target jelas kan. Jadi apa target ekonomi kita? Berapa kita nak dapat? Apa kita nak dapat? Cara kita nak dapat? Bolehkah kita ikut cara lama? Belumkah kita ikut sasaran-sasaran lama? Tak boleh. Sebab orang dah zaman dah berubah. Betul. Orang muda nak sesuatu yang berbeza, sesuatu yang bersifat lebih jelas. Bukan setanpa agenda memperkasakan institusi Bumi Putra untuk bantu. Boring orang dengar tak? Orang nak tahu jelas macam mana nak buat. Jadi kita boleh bersama, kita lobby, kita minta kerajaan tolong ambil perhatian pada isu-isu ni supaya kita dapat bangunkan negara bersama-sama, insyaAllah. Okey, baik, kita break dulu. Ada banyak lagi soalan yang mungkin boleh memanaskan lagi sofa yang ada ni. Jadi kita kembali kepada sesi ketiga sebentar saja lagi. Okey, kita dah masuk ke sesi ketiga dalam siri Borak Bisnes untuk berbincang tentang adakah relevan lagi persatuan-persatuan ini untuk usahawan-usahawan muda. Sebelum tu saya ingin menjemputlah para penonton dan para pendengar selain subscribe kami punya channel Borak Bisnes, kami juga alu-alukan sebarang bentuk kerjasama dan juga kolaborasi dan juga sponsor. Macam contoh sofa ni dah mula jadi coklat. So kalau boleh sekiranya terdapat orang kata kolaborasi seperti itu, kita amat-amat alukan lah. Jadi berbalik kepada sesi kita untuk perbincangan round ketiga ni lah, saya boleh kata round ketiga. Saya nak tanya sikit lah, mungkin ada di antara usahawan muda di luar sana yang menganggap alah aku masuk persatuan ni pun politik je kan. Jadi macam mana Cik Yazid counter pandangan seperti itu? Itu pandangan yang lumrah. Mana-mana organisasi yang melibatkan ramai orang, yang melibatkan satu pemilihan, akan ada elemen politik. Malah dalam AGM mana-mana syarikat pun ada elemen yang sama. AGM Persatuan Penduduk pun ada elemen yang sama. YMA Persatuan Masjid, Adikariah Masjid pun ada. Ada politik dia. Jadi satu realiti ni kita tak dapat lari daripada komponen urus takbir organisasi yang melibatkan memilih. Cuma apa yang saya rasa ramai yang rasa penat adalah merisaukan adakah pemilihan dan proses untuk memilih itu akan meletakkan mereka yang tidak amanah pada tanggungjawab, yang tidak cakna tentang keinginan persatuan. Itu je isu dia. Jadi adalah relevan persatuan-persatuan ini dianggotai oleh ramai orang. Jadi ia dapat mewakili apa sebenarnya kehendak yang masyarakat inginkan. Sama ada persatuan bersifat perniagaan ke, persatuan masjid ke, persatuan dan sebagainya. Dalam dunia korporat sekalipun ada proses yang sama. Malah ada dekat dalam kondo-kondo pun ada, kita ada JMC, JMB community pun ada isu yang sama. Jadi adalah selagi masyarakat inginkan kebaikan, ia tidak boleh membiarkan keanggotaan mana-mana persatuan tu ditentukan oleh golongan yang kecil. Jadi keinginan mereka untuk berpersatuan ni perlu digalakkan. Jadi komen yang politik tu adalah lumrah. Yang penting adalah kenapa persatuan itu perlu dianggotai oleh anda dan apakah yang anda ingin sumbangkan dan apakah proses untuk menegakkan satu kebenaran ataupun polisi ataupun keinginan yang ingin persatuan itu diwakili kepada pemegang taruh yang lain, baik kerajaan ke, orang awam ke, ahli perniagaan yang lain ke dan sebagainya. Dan ia adalah salah satu wadah yang saya rasa masih relevan, dan kalau kita tak isi, adalah orang yang akan isi dan dia yang akan menentukan polisi-polisi dasar-dasar yang akan menguntungkan mereka yang diwakili oleh mana-mana mereka, orang itulah kan. Jadi itu pandangan saya lah yang ringkas lah. Okey, dari katalah kalau Cik Yazid ada apa-apa nasihat kepada usahawan muda ni yang baru masuk persatuan, tak kisahlah dia orang Melayu ke kan, sebenarnya apa yang dia orang kena buat sebenarnya bila dah masuk persatuan ni? Saya rasa ada dua fasa. Satu, mesti memahami apakah matlamat persatuan itu. Macam contoh dia perniagaan Melayu, apakah matlamat dia, apakah raison d'être dia, objektif wujudnya dia, dan adakah
yang ingin masuk tu selari dengan matlamat tu. Sekiranya selari dan eloklah menyertainya, dan dia of course ada proses-proses keahlian dan sebagainya yang perlu dipatuhi kerana ia adalah tertakluk bukan oleh suka-suka tapi oleh Register Society. So bila dia Register Society itu adalah tanggungjawab dia untuk memastikan urus takbir mana persatuan itu selari dengan kehendak dalam undang-undang dan sebagainya, dan ia menjadi satu proses yang saya rasa akan mematangkan semua orang yang terlibat. Dan ia juga memaksa menggalakkan ahli-ahli ini untuk berkecimpung untuk memahami apakah keperluan bukan saja untuk diri dia, tapi apa keperluan semua. Apa mungkin keperluan saya tak sama dengan orang lain, mungkin keperluan yang lain tu ada keperluan yang majoriti, mungkin keperluan saya tak begitu, apakah yang saya ingin dapatkan, apakah yang saya ingin sumbangkan. Jadi nasihat saya kepada mereka yang ingin terlibat, kenal pasti dulu misi dan visi organisasi itu, dan ia selari dengan keinginan anda dan selari dengan jiwa anda, sertai dan sumbanglah masa dan waktu supaya dapat membina rangkaian dahulu. Selepas itu barulah kena kenal dulu, beri ruang dan masa untuk membina rangkaian-rangkaian sertai program-program. Jadi kita dapat memahami dengan lebih dekat lagi sahabat-sahabat yang terlibat sama. Dan selepas tu, lepas beberapa tahun barulah melangkah untuk mendapatkan satu jawatan yang memungkinkan kita berkhidmat dengan lebih baik. Jadi kalau ada dululah mungkin ada satu fasa, saya tak dapat nafikan lah, ramai orang menggunakan persatuan ini sebagai vehicle untuk mendapatkan populariti, mendapatkan satu persepsi, membina satu branding untuk kepentingan diri, ataupun kepentingan politik, dan ini sebenarnya yang merosakkan image dan relevannya dewan ataupun persatuan-persatuan ni. Dan kita ingin new breed, new blood, mereka yang ingin aktif berkhidmat untuk komuniti mereka, bukan untuk diri sendiri. Tapi kalau keinginannya adalah untuk diri sendiri semata-mata, dan persatuan bukanlah tempatnya. Tapi pada masa sama tetap boleh terlibat sama, kerana persatuan ni kebanyakannya non-profit. Jadi mungkin mereka yang lebih established dapat membantu dari segi lain. Tak semestinya sebagai ahli, tapi sebagai ahli penasihat ataupun penyumbang dana, penyumbang program dan sebagainya. Sebab persatuan ni adalah mereka yang bersifat ingin membantu selain dari diri mereka sendiri. Itulah lumrah dia. Jadi mungkin Cik Aziz boleh kongsikan macam mana untuk jadi ahli Dewan Melayu ni, sebab kalau nak ikutkan HQ ahlinya adalah negeri-negeri kan? Ya, betul. Dewan Perniagaan Melayu ada banyak cawangan. Keahlian rasmi perlu disertai melalui negeri-negeri masing-masing. Boleh cek dekat website negeri masing-masing. Tapi untuk fasa pertama ni, saya jemput semua mereka yang berminat untuk mengetahui dan terlibat sama dalam agenda kebangkitan umat ini melalui Dewan Perniagaan ni, untuk menjadi ahli kelab Dewan Perniagaan Melayu Malaysia dahulu, yang boleh dimulakan melalui laman sesawang kami di pmm.org.my. Dan di situ kita boleh bermulalah. Selepas masuk Dewan tu, Dewan Pusat akan ambil keputusan sama ada ingin menyerahkan kepada negeri-negeri masing-masing, ataupun you boleh kekal kepada ahli kelab dahulu dan menunggu keadaan dan masa yang lebih selesa untuk menukarkan kepada keahlian penuh di peringkat negeri masing-masing. Sebab negeri ada masing-masing kan, tapi dari situ. Tapi nombor dua yang lebih relevan juga, selepas masuk Dewan Perniagaan Malaysia, kita ingin beritahu bahawa Dewan Perniagaan Malaysia juga mempengerusikan Majlis Tindakan Ekonomi Melayu, yang pada ketika penubuhannya mewakili hampir 50 organisasi persatuan-persatuan ekonomi Melayu Bumi-Putera bersifat kebangsaan. Kita pernah dianggotai oleh Dewan Perniagaan Islam, Persatuan Kontraktor, Persatuan Pencetak, Bumi-Mitra dan sebagainya. So itu juga satu ruang dan wadah yang saya rasa cukup baik. Mungkin ada di antara peniaga-peniaga yang ingin berpersatuan dengan mereka yang lebih sektoral kepada industri mereka. Macam saya juga ahli kepada New Economy Entrepreneur Foundation, iaitu persatuan entrepreneur teknologi Bumi-Putera. Dan mereka juga diangkuti oleh ramai teki-teki kita yang berhebat. Jadi mungkin kalau tak selera ataupun tak sesuai dengan Dewan Perniagaan Melayu, boleh masuk persatuan-persatuan yang bersifat sektoral ini. Dan insyaAllah kita melalui MTM akan satukan balik semua dalam satu wadah, Majlis Tindakan Ekonomi Melayu. Jadi kita ada satu suara yang lebih bersifat berpadu dan lebih efektif lah. Kerana kalau kita tak isikan pandangan dan libat urus ini,
adalah orang lain yang akan libat lah. Lepas tu kita tak boleh marah Sama lah. Kita tak boleh marah. Kenapa dasar-dasar ni asyik untungkan kumpulan A, kumpulan B, kumpulan C, dah kumpulan kita tak ada wakil. Kumpulan kita tak menyusun diri, kumpulan kita tak meminta, memohon ataupun menuntut dengan jelas, dengan keadaan, dengan data yang sesuai. Ada ya kita rugi. Jadi saya rasa siapa juga kenapa kena terlibat dalam Persatuan Surau? Biar je lah Tok Imam Isa buat kerja dia, betul? Tapi salah kan? Perlu komuniti kan? Sama lah juga mana-mana dalam organisasi ataupun apa-apa matlamat yang bersifat fardu kifayah ni. Inilah dia. So persatuan ni adalah satu bentuk fardu kifayah. Kalau tak ada orang buat, kita rugi sebagai satu ummah. Jadi sertailah mana-mana, sebagaimana kita sertai persatuan-persatuan penduduk ke, persatuan dekat masjid dan sebagainya. Perniagaan juga memerlukan sokongan ahli-ahlinya, jadi kita dah pergi bergerak. Dan malah saya menjemput mereka-mereka, kumpulan-kumpulan yang bukan persatuan, seminar perniagaan, follower-follower channel-channel atau social media yang bersifat perniagaan untuk memastikan terlibat sama. Jadi kita dapat input-input ni, kita boleh salurkan secara formal dan juga di-amplify dengan kuasa-kuasa baru melalui social media dan influencer. Jadi kita boleh ketengahkan apa sebenarnya masalah rakyat. In fact, Dewan pun ada buat satu program Dewan Walkabout, di mana Presiden kita turun padang dan mengambil maklum tentang masalah-masalah yang berlaku di kalangan penjaja kecil, peniaga-peniaga. Kadang-kadang dia tak sama kan, produktiviti kau, ekonomi pertumbuhan meningkat sebanyak 7%, 6%. Tapi kat bawah income ni tinggal RM100, dulu RM1,000. Macam mana tu? Kenapa lari? Sebenarnya inilah fungsi kita untuk bagi maklum balas. Bukan untuk mengkritik, tapi untuk bantu kerajaan untuk buat lebih baik. Tak kira siapa yang bentuk kerajaan, tapi fungsi kita akan terus kekal walaupun membentukkan kerajaan. Persatuan akan terus kekal. Tukar kerajaan tak 8 kali pun, persatuan kena kekal. Jadi kita mewakili pandangan dan keinginan rakyat yang tidak dibela atau tidak diwakili dalam pembuat-pembuat dasar ekonomi khususnya. Pada masa sama kita network lah. Kita cari ruang perniagaan, saya boleh jumpa Tuan Has boleh promote dekat kawan-kawan, saya boleh kawan-kawan peniaga saya boleh engage Tuan Has untuk promosi barang dia, perkhidmatan dia dan sebagainya. Jadi bersatu teguh, bercerai kokoh. Betul. Jadi yalah sekarang ni dah masuk akhir tahun 2023 kan. Adakah lagi apa-apa event program ke yang mungkin kita boleh expect daripada Dewan Melayu ataupun dalam masa terdekat awal tahun depan ke? Kami sedang merancang dengan wakil pihak kerajaan untuk melakukan beberapa sidang meja bulat untuk membincangkan feedback ahli-ahli pemain-pemain pemegang taruh ekonomi lah. Saya suka sebut pemegang taruh ekonomi. Kalau cakap orang meniaga bukan membentuk ekonomi. Orang meniaga kena ada consumer kena ada penyokong dia kan, sistem-sistem social safety net sebagainya. Jadi kita akan ada sedang merancang untuk melakukan lab-lab, sidang meja bulat atau lab-lab khusus kepada membantu pihak-pihak berkuasa memahami pandangan kita tentang dasar-dasar yang mereka ingin lakukan. Itu bersifat dari segi bersifat fiskal, tentang GST lah, ia satu penghormatan bagi Dewan Perniagaan Melayu Malaysia. Itu satu. Nombor dua, kita juga sedang merancang dan merangka Kongres Ekonomi Bumi-Putera yang telah pun dicadangkan oleh Yang Amat Perdana Menteri. So kita kena pastikan kita input daripada masyarakat dapat dibentuk. Jadi kita tengah merancang satu kertas kerja dan satu program meja bulat lab yang kita dapat garap sebenarnya apa sebenarnya kalau kongres ni nak buat, macam mana ia nak memastikan ia lebih baik dari sebelum, ia boleh berimpak tinggi, ia selari dengan ruang dan peluang yang telah diberikan oleh perlembagaan untuk memajukan ekonomi Bumi-Putera dengan sebaik mungkin, dengan harmoni dan aman damai, supaya kita tidak ketinggalan. Sebab realitinya di sebalik segala yang telah diusahakan, jurang kekayaan antara Bumi-Putera dan Bumi-Putera sedang melebar dan makin melebar. Jadi apa saja yang kita buat kena diubah. Kalau kita asyik buat benda yang sama mengharapkan hasil berbeza, itu namanya gila. So kita kena ubah apa nak buat jadi hasil dia berbeza. Betul. Matlamat boleh sama tapi bikin cara kaedah. Jadi ini kongres kita harap dapat menjadi wadah dan ruang kita men-challenge atau disrupt cara pemikiran kita untuk membantu meningkatkan ekonomi Bumi-Putera berangkali pelbagai sektor. Mungkin sektor tertentu kita boleh lupakanlah kita punya dominasi. Betul. Mungkin sektor tertentu kita boleh lebihkan usaha. Mungkin kita ada kepakaran yang sebenarnya kerajaan atau negara tak pernah akui, yang kita kena lebihkan.
mungkin ada ruang-ruang kewangan ataupun dasar-dasar yang memudahkan keterlibatan kita dalam sektor tertentu dapat dipertingkatkan, jadi kita dapat hasil yang kita nak. Sebab kalau kita kekal keadaannya, jurang tu akan melebar, negara mungkin kaya tapi kita di mana? Ada ini kerisauan kita, kerana sebagai orang Melayu, khususnya orang Islam, ada hak dan tanggungjawab kita untuk ambil peduli tentang maslahat umat kita, untuk kebaikan sama. Sebab ni bukan untuk kita je. Kita tak boleh selfish, tapi untuk anak cucu kita dan juga rakyat Malaysia secara total. Kalau kita nak maju, semua kena makmur bersama-sama. Itulah dia, kita dapat tengoklah sebenarnya masuk persatuan ni ataupun join satu-satu dewan ni adalah memang boleh kata sebagai fardu kifayah lah. Orang kata memang satu tanggungjawab sebenarnya untuk usahawan, especially untuk usahawan muda. Sebab kita tahu sebenarnya kita ni buat bisnes, yes, memang kita buat bisnes ni untuk diri kita, untuk staff kita lah, keluarga kita dan sebagainya kan. Tapi sebenarnya kita ada tanggungjawab yang lain sebenarnya untuk memastikan kita ni bila berpersatuan, kita nak pastikan kita secara keseluruhan dapatlah apa yang kita nak daripada channel-channel yang betul lah. Jadi terima kasih kepada Cik Yazid hari ini, Setiausaha Agong ni. Sepatutnya orang-orang macam ni orang yang busy untuk kita jemput jadi guest. Jadi kita sangat-sangat berterima kasih kerana sudi untuk hadir dalam sesi Borak Bisnes episod kedua ni, dan saya rasa mengikut sesi off camera tadi ada banyak lagi episod yang boleh kita sambung dengan topik-topik yang lebih menarik, insya-Allah. Jadi kepada penonton dan pendengar pun boleh follow aktiviti-aktiviti yang dilakukan oleh Dewan Melayu, sama ada di website ataupun di social media lah, insya-Allah. Jadi kita akan bertemu lagi di dalam episod yang seterusnya dengan guest yang berbeza, dan saya sudahi sesi ini dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.